tuan-tuan, ulama berijma' bahawa salah satu dosa besar adalah ghibah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan lain-lain ulama yang lain. Ijma' ulama bahawa mengumpat adalah dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Mengumpat dia apa dia tuan-tuan? Mengumpat adalah kita menyebutkan keburukan orang lain. Kita sebutkan si fulan macam ni, si fulan macam tu, dengan ucapan-ucapan yang kalau dia dengar, yang kalau dia baca, dia rasa macam tak sedap hati. Itu namanya ghibah. Itu namanya mengumpat. Dan ijma' ulama, mengumpat adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Dalam Al-Quran Allah sebutkan macam orang memakan bangkai saudaranya sendiri kan. Macam memakan bangkai saudara sendiri. Ini adalah ilustrasi yang sangat buruk. Allah tunjukkan bahawa image orang yang suka mengumpat saudara sendiri macam dia makan daging saudara tersebut yang sudah mati. Macam orang itu sudah mati, kita kerak, dagingnya kita gigit dia, kita kunyah, kita telan. Kita bayangkan pun tak boleh. Buruk sangat perkara itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sebut macam itu dalam Al-Quran, bukan hadis. Orang nanti bertikai, kalau hadis Ustaz, hadisnya sahih kita rasa. Ini bukan hadis, Quran sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan macam itu, bahwa orang yang mengumpat saudaranya macam orang yang memakan bangkai saudara tersebut, untuk menunjukkan kepada kita betapa buruk perbuatan itu. Tak ada lagi kata-kata yang boleh menggambarkan buruknya perkataan tersebut melainkan dengan ilustrasi yang Allah buat macam itu. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah kita betul berkenaan Al-Quran, bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, kita confirm tinggalkan perbuatan tersebut. Itu sebabnya tuan-tuan, kita tengok ulama-ulama besar kita, macam Imam Al-Bukhari, Imam Ahlul Hadis, tak ada khilaf bahawa beliau adalah orang yang paling pakar dalam hadis, orang yang paling hebat dalam sunnah. Beliau mengatakan, tak pernah saya menggibah orang, magtabtu ahadan munzu alimtu anna al-ghibata haram. Dia katakan, saya tak pernah mengumpat seorang pun selepas saya tahu bahawa ghibah adalah haram. Itu akidah yang betul. Betul tak? Itu akidah yang betul. Kita tak perlu pun membahas perbahasan yang terlalu detail, terlalu dalam. Itu perbincangan para ulama. Kita orang awam lah kan. Kita orang awam Ustaz nak faham Quran ni kalam Allah ke bukan, macam mana ke, yang hakikat kalam Allah macam mana, tuan-tuan tak payah bahas tu. Itu serahkan kepada para ulama, orang yang memang pakar dalam akidah. Kita orang awam tahu akidah yang betul dengan buah akidah tersebut. Kalau ada orang mendakwa, saya punya akidah paling hebat, saya punya akidah paling tepat, akidah yang paling sahih, tapi perilaku tidak membuahkan amalan dan tindakan, ucapan yang terjaga, tuan-tuan tak payah percaya, mustahil. Akidah yang betul melahirkan buah yang salah, mustahil. Akidah yang betul akan membuahkan tindakan yang betul. Akidah yang betul akan terlihat dalam ucapan dia. Nah, macam tadi Imam Bukhari, kita tak payah pun cek adakah Imam Bukhari menulis kitab akidah ke tak, macam mana pandangan beliau tentang isu-isu akidah, tak perlu tuan-tuan. Dengan satu ucapan saja dia mengatakan, tak pernah saya mengumpat satu orang manusia pun selepas saya mengetahui bahawa mengumpat adalah haram, confirm akidah dia betul. Kenapa? Itulah akidah yang disebutkan dalam Quran. Ini menunjukkan bahawa dia percaya bahawa Al-Quran mengatakan macam ni, Quran adalah perintah Allah, apa yang saya disebutkan Al-Quran saya akan turuti. Itu akidah yang betul, tuan-tuan. Justru akidah Al-Sunnah wal Jamaah simple saja. Quran, Sunnah, kita akan nampak membuahkan ihsan, membuahkan perbuatan yang betul berkenaan dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Nah, Imam Bukhari macam tadi, walaupun beliau seorang ahli hadis, dan tujuan dan salah satu tugasan ahli hadis tentu
Kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis, tuan-tuan akan nampak salah satu cabang ilmu hadis adalah ilmu berkenaan al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini maknanya kita menilai perawi, riwayat hadis, siapa fulan. Fulan ini adakah dia punya sifat-sifat adalah yang cukup atau tak, hafalan dia macam apa. Tugasan ahli hadis adalah menilai orang lain. Tapi Imam Bukhari, walaupun dia menilai seorang perawi, riwayat hadis, dia jaga lidah dia. Dia tak pernah mengatakan si fulan ini kazzab, dajjal dan lain sebagainya. Tak, ucapannya dijaga dengan sangat baik. Dia jaga si fulan ini kalaupun teruk sangat, dia tak katakan pendusta, pelipur lara, dia tak kata macam tu. Dia kata fihi nazar, munkarul hadis. Ucapan Imam Bukhari sangat-sangat halus, sangat dijaga berkenaan dengan orang lain. Sebab dia tahu, walaupun yang dia bincangkan ini adalah manusia yang sudah meninggal dunia, akan tapi dia manusia. Mengumpat manusia ini, tuan-tuan, diharapkan sama ada orang tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Justru Imam Bukhari jaga, jangan sampai satu hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan saya di akhirat, lalu orang-orang yang pernah saya bincangkan ini datang menuntut dan mengatakan, kenapa engkau katakan aku macam ini? Kenapa engkau katakan aku macam ini? Sebab tulisan, tuan-tuan, dia akan berkekalan kan? Apa yang kita tulis dalam kitab dia akan berkekalan selagi